Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk kelas ekonomi tingkatan 4. Kita akan sambung lagi topik kita pada hari ini. Iaitu berkaitan dengan pendapatan individu. 3.2. Cikgu akan share juga buku teks di sini. Kamu nampak? Boleh respon? Nampakkah ini? Nampak, tapi cikgu punya voice tu stuck. Oh ya kah? Okey, sekejap. Ya. Testing. Okey kah? Okey. Okey. Okey sudah. Cikgu akan share. Cikgu share screen. Thank you Anisha. Boleh ah? Boleh? Nampak dalam screen buku teks dengan suara cikgu okey kah? Anisha? Okey, boleh nampak. Okey. So kalau tidak tidak dengar kamu boleh bagi tahu boleh buka voice, okey? Okey. So minggu lepas, yang ini sebagai mengimbas kembali apa yang kita belajar sebelum ini. Yang pertama kamu perlu ingat dalam modul 3 iaitu wang, bank dan pendapatan individu. Kamu perlu ingat fungsi wang. Fungsi wang ada 4. Yang itu kita sudah bincangkan. Fungsi wang ada 4. Fungsi bank. Fungsi bank ada 5. Yang itu kamu perlu ingat. Lepas tu ada 2 jenis skim perbankan. Skim perbankan Islam dan konvensional. Yang itu kamu perlu ingat. Tu ada 3 sudah. Yang keempat, fungsi bank perdagangan. Fungsi bank perdagangan dia pun ada 4. Lepas tu ada 4 konsep dan prinsip perbankan Islam. So minggu lepas kemarin 3 konsep perbankan Islam ada 4 bukan 3. Wadiah, mudarabah, buy bitaman ajil, dengan takjiri iaitu pindah milik harta sewa. Yang ini cikgu lupa untuk explain dengan kamu sebelum kita masuk dalam 3.2. Takjiri adalah pindah milik harta sewa. Sebagai contoh macam ansuran membeli kereta. Untuk pengetahuan kamu, untuk pindah milik harta sewa ni dia macam kalau kamu membeli kereta, kamu bayar ansuran sebagai contoh selama 9 tahun. So selepas 9 tahun barulah kereta tu hak milik kamu. Pindah milik harta sewa. Itu maksud takjiri. Kamu boleh juga kalau sekiranya ada soalan ni kamu boleh bagi contoh. Kalau bagi contoh cikgu akan terima. Kamu bagilah contoh pembayaran selepas 9 tahun membayar ansuran kereta akan menjadi akan dipindah milik kepada
pelanggan, okay, atau pemilik kereta, okay. So maksudnya di sini kalau kamu belum bayar lagi, maksudnya belum habis bayar selama 9 tahun, okay, kereta tu bukan hak milik kamu, okay, masih belum lagi hak milik kamu. Okay, masih ada orang cakap berbahagi dengan bank. Sebab itulah bila kamu tidak bayar, selalunya dalam 3 bulan macam tu, kemungkinan akan ditarik. Sebab bank ada hak, masih ada hak. So, bila kamu sudah habis bayar, itu adalah hak kamu kepada kereta tersebut. Okay, alright. So ada 4 ada 4 konsep dan prinsip perbankan Islam. Okay, so hari akan masuk 3.2 iaitu pendapatan individu. So, kamu ini adalah yang penting lah. Yang kamu perlu tahu. Yang pertama, jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi. So, kamu perlu tahu, apa jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi. Lepas tu, yang kedua, apakah trend pekerjaan di Malaysia mengikut data ekonomi. Yang itu kita akan belajar. Dan apakah faktor yang akan mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Hai Syamil. Kita sudah masuk 3.2 pendapatan individu. So yang ketiga, kamu perlu tahu apakah faktor yang akan mempengaruhi seseorang itu untuk memilih pekerjaan. Yang keempat, apakah jenis pendapatan yang diterima oleh individu. So itu kita akan belajar. Dan apa kaitan antara kerjaya dengan matlamat pendapatan peribadi. So first sekali kita akan belajar subtopik 3.2.1 iaitu jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor. Jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor, dia ada 3. Dia ada 3. Sektor utama, dia dikategorikan mengikut sektor ekonomi dalam sesebuah negara. So sebenarnya kan ekonomi ni kamu belajar, so bila kamu habis SPM, kamu mesti cari apa? Pekerjaan. Di sinilah kamu sudah tahu apa jenis-jenis pekerjaan. So sektor jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor dia ada 3. Sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Untuk sektor utama ni, sektor utama ni dia lebih melibatkan pengeluaran secara langsung tanpa mengubah suai bentuk barang. Dia lebih kepada pengeluaran yang semula jadi tanpa mengubah langsung bentuk barang. So aktiviti yang berkaitan adalah penternakan. Yang tu memang tidak ada mengubah lah. Alam semula jadi kan. Penternakan ayam, penternakan lembu. Perikanan. Perikanan. Barang dia adalah ikan lah. Ikan, barang-barang laut. Haiwan yang ada di dalam laut. Itu adalah semula jadi. Alam semula jadi. Perlombongan. Kuari. Kuari ni dia berkaitan dengan tanah kan. Pertanian, perhutanan. Ini adalah aktiviti yang alam semula jadi. Pengeluaran secara langsung alam semula jadi. Sektor ini akan mengeluarkan bahan mentah seperti kayu balak. Perhutanan, kayu balak, kelapa sawit, pertanian kan, susu getah, biji timah, So contoh pekerjaan, jadi sekiranya ada diberikan
ada diberi soalan begini, jelaskan 3 jenis pekerjaan mengikut sektor. So kamu boleh bagi tahulah sektor utama ni dia lebih kepada pengeluaran alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang. Okay, aktiviti yang berkaitan macam cikgu beritahu tadilah, penternakan, perikanan, perhutanan, okay, itu yang alam semula jadi. Kamu ingat saja untuk sektor utama dia pengeluaran alam semula jadi. Contoh pekerjaan petani, nelayan, okay. Okay, itu adalah sektor utama, okay, untuk jenis pekerjaan seperti petani dan nelayan. Okay, kita tengok pula kepada sektor kedua. Okay, so sektor kedua dia lebih kepada pemprosesan bahan mentah yang di sektor pertama tadi. Okay, so dia melibatkan sektor pemprosesan bahan mentah kepada barang separuh siap dan barang yang siap. Dia banyak lebih kepada sektor kedua ni lebih kepada perkilangan. Okay, kalau yang sektor pertama tu dia alam semula jadi. Okay, macam penternakan, dia bukan kilang. Okay, kalau sektor kedua dia sudah kepada perkilangan. Okay, contohnya dia bagi contoh sini, kayu balak yang merupakan bahan mentah daripada sektor utama iaitu pembalakan tadi, okay, perhutanan, pembalakan akan diproses menjadi papan dan perabot. So bila dia menjadi papan dan perabot, ini dia sudah menjadi sektor kedua dalam ekonomi. Okay, so dia terdiri, ni cikgu beritahu tadi, dia terdiri daripada aktiviti perkilangan dan pembinaan. Okay. Okay, so bila kamu tahu itu adalah perkilangan dan pembinaan, okay, contoh pekerjaannya operator pengeluaran, pengurus kilang, okay, pengurus projek, okay, buruh binaan. So itu adalah pekerjaan dalam aktiviti perkilangan dan pembinaan. Okay, sektor ketiga. Okay, sektor ketiga ni dia lebih kepada perkhidmatan, menyediakan servis perkhidmatan. Okay, seperti pendidikan. Pendidikan, contoh pekerjaannya adalah guru. Okay, pengangkutan, perbankan. Okay, kalau perbankan, pegawai bank. Kesihatan, kesihatan, doktor, nurse, jururawat. Okay, insurans. Okay, insurans, ejen insurans. Pengangkutan, pramugari, pramugara. Okay, itu adalah sektor yang ketiga. Okay, terdapat 3 jenis perkhidmatan utama iaitu perkhidmatan pengeluar, okay, seperti perbankan dan insurans, perkhidmatan awam, okay, iaitu perkhidmatan kerajaan, dan perkhidmatan lain seperti hotel dan restoran. Itu juga adalah apa-apa yang berkaitan dengan memberi servis kepada pelanggan, okay, memberi perkhidmatan, itu adalah sektor yang ketiga. Okay, so sekarang hari ini kita sudah belajar apa 3 jenis sektor dalam sektor pekerjaan dalam ekonomi. Okay, kamu kena ingat sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Okay. Okay, so kita masuk lagi dalam subtopik 3.2.2. Okay. Kepentingan setiap sektor dalam segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Okay. Okay, maksudnya mengikut trend ni daripada ni macam sejarah sikit lah. Okay. Untuk subjek topik ini. Okay, perubahan corak pekerjaan di Malaysia disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi negara Malaysia sejak kemerdekaan. Okay, so kita akan nampak perubahan struktur ekonomi negara yang dapat dibahagikan kepada 6 jangka masa. Okay, dan bagaimana perubahan ini mencorakkan guna tenaga Malaysia dalam setiap tempoh masa. Okey. So kita tengok yang pertama adalah awal kemerdekaan. Okey.
pada awal kemerdekaan, okay, manalah tahu kan, lepas ni kamu, okay, ini untuk pengetahuan juga, okay. Sebenarnya awal kemerdekaan kita, negara kita merupakan pembekal utama bahan mentah seperti biji timah dan getah. Okay, kalau kamu tengok juga sejarah yang kamu pernah kamu belajar sejarah, okay, biji timah adalah pembekal kita adalah pembekal utama bahan mentah. Okay, biji timah dan getah kepada negara perindustrian. Okay, so sebahagian besar menggunakan tenaga Malaysia ketika itu terlibat dalam sektor pertanian dan perlombongan. Okay, ini juga sebenarnya kamu pernah belajar dalam subjek sejarah lah. Okay, dan akan diimport dari negara lain. Okay, kebanyakan barang pengguna diimport. Okay, akan dibawa keluar ke negara lain. Okay, khususnya dari negara Britain. Okay, so awal yang kamu perlu ingat, awal kemerdekaan, pembekal kita, negara kita adalah pembekal utama bahan mentah seperti biji timah dan getah. Okay. Selepas itu pada tahun 1960-an, okay, kerajaan dia telah memperkenalkan dasar mempelbagaikan ekonomi. Okay, dengan memberi tumpuan kepada sektor kedua dan ketiga. Okey, yang ini tadi, ini adalah sektor utama sebab lebih kepada alam semula jadi, pengeluaran yang tidak mengubah, tidak mengubah. Okey, untuk 1960-an dia lebih mengutamakan, pada tahun 1960-an kerajaan lebih bukan kepada sektor kedua dan sektor ketiga. Okey. Okey, untuk 1970-an, okey pula, okey, ekonomi kerajaan telah memperkenalkan beberapa tanaman yang komersial seperti kelapa sawit dan koko. Okey, selepas itu pada tahun ini juga, okey, pada tahun 70-an, okey, 1970-an penemuan telaga minyak. Okey, di pesisir pantai Sarawak telah membuka lembaran baru dalam sektor perlombongan. Okay, so time ni lah banyak peluang pekerjaan dalam sektor kedua. Okay, so banyak telaga minyak, so lebih banyak peluang pekerjaan. Okay, jadi pelaburan asing di sektor perindustrian Malaysia telah meningkat kerana bekalan pekerja separuh mahir yang ramai dan berkos rendah. Okay. Jadi kalau kamu mau tahu, penubuhan Petronas ni sebenarnya pada 17 Ogos 1974 yang telah menjadikan Malaysia ni sebagai negara pengeksport minyak bersih. Okay. Ya, lama juga kan, sekarang kita sudah tahun 2021. Okay, so pada tahun 1980-an, okay, time ni kerajaan telah melancarkan dasar perindustrian berat, okay, untuk membangunkan projek domestik yang berskala besar, yang lebih berteknologi, yang lebih canggih, berkemahiran tinggi. Okay, jadi pada tahun ni lah penubuhan proton, yang kereta masih ada sekarang lah. Ini yang paling legend ni. Okay, kalau proton. Okay, penubuhan proton pada 7 Mei 1983. Okay, ini juga adalah untuk mencapai aspirasi negara perindustrian yang berteknologi tinggi. Okay. Okay, kalau kamu ingat saja macam ini kan, kamu ingat saya Petronas, okay, kamu sudah tahu. Okay. Ni kamu ingat pasal penubuhan proton. Okay, pada tahun 1990-an, ini time cikgu lah. Okay. Okay, ekonomi
Okay, dengan pengisytiharan Wawasan 2020, kerajaan mula membangunkan asas ekonomi yang berlandaskan pengetahuan melalui pelbagai langkah, okay, seperti MSC. So dia lebih banyak pada pembangunan sumber manusia, okay, banyak R&D iaitu penyelidikan dan pembangunan. Okay, so di sini dia lebih kepada strategi untuk mengubah struktur ekonomi berasaskan pengeluar, okay, dan kepada ekonomi berasaskan pengetahuan. Okay. So pada tahun 1990-an ekonomi lebih kepada berasaskan pengetahuan yang mementingkan inovasi dan pengetahuan. Okay, so yang ini tahun 2000 hingga sekarang. Okay. Kamu tahun 2000 kan? 2000 ke atas. Cikgu tahun 90-an. Banyak orang. Okay. So tahun 2000 hingga kini, kerajaan telah melaksanakan program transformasi. Okay. Yang lebih meningkatkan peranan sektor swasta dalam ekonomi serta meningkatkan daya saingan ekonomi domestik. Okay. So ini adalah ekonomi Malaysia akan semakin makmur di bawah pelbagai polisi. Dia banyak polisi ekonomi yang lebih efektif lah. Ini sampai sekarang. Okay. So ada tahun 9, okay, kamu kena ingat tahun, kena ingat dan kena faham lah. Okay. Okay. Pada awal kemerdekaan ada bahan mentah. Okay. Negara menjadi pembekal bahan mentah. Lepas tu pada tahun 1960-an dia lebih menumpukan sektor kedua dan ketiga. Okay. So dia akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Okay. Yang ketiga 1970-an lebih kepada memperkenalkan tanaman-tanaman yang komersial seperti kelapa sawit dan koko. Dan juga ada penubuhan Petronas. Okay. Lepas tu pada tahun 1980-an, okay, lebih kepada usaha untuk membangunkan projek domestik yang di sini, yang ini. Okay. Berskala besar, berteknologi tinggi. Okay. Sebagai contoh penubuhan proton. Okay. Pada tahun 90-an kamu yang ini. Ekonomi lebih berasaskan pengetahuan. Yang mementingkan inovasi dan pengetahuan. Okay. Lepas tu pada tahun 2000 ni dia lebih banyak pelbagai polisi ekonomi yang lebih efektif. Okay. Okay, so ini menunjukkan, okay, kamu tengok rajah ni menunjukkan trend guna tenaga mengikut sektor ekonomi dengan lebih jelas. Okay. Ini pada tahun berapa ni? 2015. 2016. Okay. Ini adalah sektor yang menggunakan tenaga. Okay. Maksudnya pekerjaan lah, peluang pekerjaan. Okay. Okay, kita masuk subtopik 3.2.3. So sekarang, okay, kamu sudah tahu, okay, yang penting, yang pertama, 3 jenis pekerjaan mengikut sektor. Okay, 3 sektor mengikut jenis-jenis pekerjaan dalam ekonomi, iaitu sektor utama, kedua dan ketiga. Okay, lepas tu tadi ada apa tu tadi? 6. Okay, ada trend. Okay, ada 6 trend mengikut trend di Malaysia daripada zaman atau awal kemerdekaan sehingga kini. Okay. Okay, so yang ketiga yang kamu perlu fokuskan adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu dalam pemilihan pekerjaan. Okay, so faktor dia yang ada 6. Okay, dalam yang kita belajar ni ada 6 faktor yang mempengaruhi. Okay, individu bekerja untuk memperolehi pendapatan berbentuk upah dan
keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan seseorang individu lah. Faktor yang mempengaruhinya adalah of course lah upah ataupun gaji. Ganjaran yang diterima oleh individu apabila bekerja dengan majikan. So lepas ni bila kamu habis SPM kan, sementara kamu menunggu result SPM, mungkin kamu akan bekerja. So bila kamu bekerja, of course lah kamu selepas kamu bekerja. Upah mungkin, upah ni sebenarnya dia mungkin akan dibayar mengikut jam atau bilangan hari bekerja. Kalau gaji dia akan bulanan. So individu akan memilih pekerjaan yang dibayar upah yang tinggi. Kan? Pemilihan mestilah kita mahu bayaran yang tinggi, upah yang tinggi. Kalau kita ada pilihan. So perbezaan upah antara pekerjaan atau antara individu wujud disebabkan faktor-faktor ini. Kelayakan ekonomi, kelayakan akademik. So bila kalau tinggi lagi kamu punya akademik, mungkin pemilihan pekerjaan tu akan lebih tinggi, akan lebih high demand, akan lebih tinggi permintaan tu. So kelayakan akademik, pengalaman dan kemahiran yang dimiliki. So apabila seseorang tu ada pengalaman dan kemahiran, so mestilah dia akan mestilah akan memilih pekerjaan. Risiko pekerjaan. Risiko pekerjaan ni lebih kepada berkaitan dengan risiko sesuatu dalam pekerjaan tu. Kesatuan sekerja, dan faktor permintaan dan penawaran buruh. So itu adalah dalam upah. Faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan seseorang individu adalah upah. Of course lah upah. Yang kedua adalah faedah sampingan. Maksudnya di sini adalah merujuk kepada pelbagai insentif atau benefit atau pelbagai keuntungan lain yang diberikan oleh seseorang majikan. Sebagai contoh, tempat tinggal. Sekiranya kerja tempat yang kamu dapat kerja tu jauh, kan? So sekiranya ada diberikan faedah lain macam tempat tinggal tu lagi baguslah. Faedah sampingan yang mungkin diterima oleh seseorang pekerja, biasanya tempat tinggal, package percutian, contohnya hujung tahun ada percutian dalam sesuatu syarikat, tempat kamu bekerja. So majikan akan bagi faedah persaraan, bersara. Lepas tu skim insurans kesihatan, ya ini biasalah, biasa ada skim insurans kesihatan dan kemalangan. Kalau kalau sekarang skim insurans kesihatan ni kalau tempat selalunya adalah SOCSO, EIS itu adalah skim insurans Perkeso. Iaitu nanti kita belajar. Kemudahan penjagaan anak. Kadang-kadang ada juga majikan yang memberi kemudahan ini. Diskaun pembelian barang syarikat. So kalau syarikat tu ada berkaitan dengan menjual, so bila staff sendiri, pekerja sendiri yang membeli, ada diskaun sebagai contoh. Kemudahan melanjutkan pelajaran, pinjaman kenderaan dan perumahan. So ada cuti, yang ini paling biasalah ada, cuti seperti cuti bersalin. Kadang-kadang cuti bersalin ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. So di sana memang akan nampaklah lebih-lebih lagi
seorang wanita yang sudah berkahwin. Okay. So dia akan tengok yang ini sebagai pemilihan faedah yang dia mahu. Okay. Lepas tu allowance. Allowance ni pun selalu adalah allowance perumahan, allowance lebih masa. Maksudnya kamu bekerja selepas jam pukul 5 sebagai contoh. Pukul 5 petang. So ada allowance. Okay, allowance pengangkutan dan allowance makanan. So ini adalah faedah sampingan yang mungkin akan diberikan oleh seseorang majikan kepada pekerja agar lebih bermotivasi dan lebih kekal bekerja. Okay. So faedah sampingan juga atau benefit untuk pekerja itu juga mempengaruhi pemilihan sesuatu pekerjaan. Okay, yang ketiga jaminan kerja. Okay, seseorang tu dia mestilah mesti mempunyai jaminan kerja yang tinggi. Okay. Okay, pekerjaan seperti kerani bank dan operator mempunyai jaminan. Okay, kerja yang rendah kerana mempunyai jaminan kerja yang rendah kerana perkembangan teknologi menyebabkan pekerjaan itu kurang diperlukan. Okay, seperti operator tol. Okay. Okay. Dia adalah jaminan kerja yang rendah. Okay. Kerani bank pun sama. Okay, sebab disebabkan teknologi kadang-kadang lebih menggunakan mesin. Okay. Jadi kadang-kadang tidak perlu menggunakan kerani bank. So itu maksudnya jaminan kerja yang rendah. Manakala pegawai mempunyai jaminan kerja yang lebih tinggi berbanding pekerja sektor swasta. Okay. Kerja sektor awam tu maksudnya kerja kerajaan lah. Okay. Kalau sektor swasta ni macam syarikat yang kecil, okay, yang tidak besar lah. Okay. So dia boleh jaminan tu sangat rendah. Sekiranya ada berlaku bankrupt, okay, yang itu memang akan ada pembuangan okay, so dia mungkin ada pembuangan pekerjaan. Okay, so jaminan kerja tu juga sangat penting dalam mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Okay. Okay, yang keempat adalah lokasi tempat kerja. Okay, lokasi tempat kerja juga mempengaruhi sesuatu pemilihan pekerjaan individu. Okay. Okay, individu dia lebih cenderung untuk memilih bekerja lebih dekat dengan tempat tinggal untuk menjimatkan masa dan kos pengangkutan. Okay. Okay, contohnya kamu tinggal di KK kan, Kota Kinabalu. Okay. Lepas tu kamu dapat kerja di Tawau. Okay. So kamu mesti akan berfikir mau kerja ke tidak. Itu juga adalah pengaruh yang mempengaruhi kamu dalam pemilihan sesuatu pekerjaan. Okay. Kalau kamu mahu pergi Tawau, okay, kamu pergi. Okay. So kalau ada lagi, sebagai contoh kamu ada dapat dua pekerjaan, satu di Tawau, satu di Penampang sebagai contoh. So mestilah kamu akan pilih Penampang untuk menjimatkan masa. Okay. Dan kos pengangkutan kamu pun okay juga. Okay. Daripada kamu kena pergi Tawau. Okay, sebagai contoh. Okay, lepas tu yang kelima, suasana tempat kerja. Okay, suasana tempat kerja ni juga mempengaruhi seseorang, individu untuk memilih pekerjaan. Okay, individu dia lebih suka bekerja di tempat kerja yang selesa dan selamat. Dan juga dengan mahu yang rakan kerja atau staf yang mesra. Okey, pekerja seperti pencuci cermin, bangunan tinggi, anggota pasukan penyelamat, ahli bomba ni menghadapi suasana kerja yang berisiko tinggi berbanding dengan pekerjaan seperti guru. Okey, dia guru pergi sekolah, tapi sekarang PDPR. Okey.
dan pegawai tadbir. Dia sebab dia kalau pegawai tadbir dia di pejabat. Okay, so yang lebih berisiko tinggi seperti pencuci cermin bangunan tinggi, okay, anggota pasukan penyelamat, okay, frontliner, ahli bomba, okay, polis. Okay, yang terakhir adalah faktor-faktor lain. Okay, so faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan yang pertama, of course lah kamu memang akan pilih berapa upah diberikan. Berapa upah yang akan dibayar. Okay. Yang kedua, apa faedah tempat kamu dapat kerja, apa faedah sampingan. Berapa cuti, berapa banyak cuti. Okay. Ada apa lagi faedah yang diberikan. Okay. Yang ketiga, jaminan kerja. Okay. Jaminan kerja ni sangat penting lah. Nanti jaminan kerja ni maksudnya dia lebih kepada sektor awam lah. Kalau sektor swasta ni dia ikut juga sesuatu syarikat tu. Okay, kalau ada pengurangan staff, okay, so macam keadaan sekarang COVID kan, ada yang ramai yang kehilangan pekerjaan. Itu adalah juga sebagai jaminan kerja sebab dia lebih kepada banyak sektor swasta, okay, yang mengurangkan pekerjaan. Okay, yang keempat, lokasi tempat kerja yang macam cikgu bagi contoh tadi. Okay, kamu pilih, kamu orang KK, Kota Kinabalu. Lepas tu kamu dapat kamu dapat kerja di Tawau dan Penampang. Of course lah kamu pilih Penampang, dia dekat, menjimatkan masa dan mengurangkan kos kamu. Okay. Okay, so faktor yang terakhir dalam faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan seseorang individu adalah kepuasan kerja. Okay. Adakah ikut kamu punya jiwa kamu? Okay. Itu maksud kepuasan kerja. Okay. Waktu bekerja. Ada juga waktu bekerja mesti pukul 8 hingga pukul 5 petang. Okay. 7 pagi hingga pukul 5 petang. Okay. Ada juga yang 9 pagi hingga 7 malam. Okay. Itu ikut waktu bekerja. Okay, ada juga 8 pagi hingga 8 malam. Okay, itu juga faktor-faktor yang akan mempengaruhi seseorang individu untuk memilih sesuatu pekerjaan. Pengalaman dan kemahiran. Okay, ini juga mempengaruhi. Okay, saiz sesebuah firma atau sesebuah syarikat. Okay, saiz firma tu ada syarikat tu besar ke atau kecil ke, okay, itu juga mempengaruhi seseorang untuk memilih sesuatu pekerjaan dan prospek pekerjaan. Okay, so ini adalah faktor-faktor lain. Okay, jadi cikgu mahu so cikgu cikgu mau mengulaskan di sini. Okay, apa yang kita belajar yang pertama tadi berkaitan dengan apa tadi? Okay, ada sektor, ada 3 sektor dalam jenis-jenis pekerjaan. Okay, sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Ini cikgu telah jelaskan apa itu dan contoh pekerjaan. Okay, ini yang kamu kena ingat fokus. Okay. Yang kedua, trend ekonomi daripada awal kemerdekaan, okay, 1960-an, 1970-an, 1980-an, 1990-an, okay, dengan 2000 hingga terkini. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga,
faktor-faktor. Ada 6 faktor yang mempengaruhi seseorang dalam pemilihan pekerjaan. Tu ada 6. Okay, upah, of course upah, faedah yang kamu dapat, okay, daripada yang diberi oleh majikan, faedah sampingan. Yang ketiga, jaminan kerja. Yang keempat, lokasi tempat kerja. Yang kelima, suasana tempat kerja, environment dia, persekitaran. Okay. Dan yang keenam adalah faktor-faktor lain, okay, yang merangkumi kepuasan kerja, okay, untuk bekerja, semua itulah. Okay, jadi cikgu akan bagi kamu latihan. Okay, so kita perlu banyak latihan. Hari Isnin kita bincang semua latihan yang cikgu sudah bagi kamu. Sekejap. Okay, sebelum kita tamatkan kelas. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you for join class. Thank you guys. Thank you, Cikgu. Okay, Thank you, Cikgu. Okay, you're welcome.